Bismillah walhamdulillah wassalatu wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini ya tuan-puan. Suara saya jelas ya tuan-puan? Kalau suara saya tak jelas boleh maklumkan pada saya. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah. Apa? Sangkut ke saya punya suara? Okey Ustaz. Okey ya. Suara jelas ya? Jelas. Okey, jadi insya-Allah petang ni kita nak teruskan lagi perbincangan tentang Fawasilul Ayat. Ini adalah kita bincang berkenaan dengan penutup ayat ya, penutup ayat ataupun kalau setengah orang disebut rima akhir lah. Jadi kita tengok perhatikan ia tak semestinya sebut fawasil, artinya rima. Kadang-kadang kita sebutkan satu kalimah atau kita pilih ya. Jadi kalimah sebagai penutup ayat pun disebut sebagai fawasil ataupun fasilah. Mufrad dia fasilah, jamak dia fawasil. Fasilah, jamak dia fawasil. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu, man qasasna alaik. Dalam kalangan mereka itu minhum man qasasna alaik, ada yang kami ceritakan kepada kamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, ya. Dalam kalangan mereka ada juga yang kami tak ceritakan kepada kamu. Seorang dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullah qudiya bil haqq. Maka apabila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, qudiya bil haqq, diputuskan ataupun ditetapkan dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Wa khasira hunalikal mubtilun, dan rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Pada ayat yang ke-78 ini, kalimah yang kita nak beri perhatian sebut fawasilul ayat, mestilah hujung kalimah ya. Penutup ayat lah. Jadi al-mubtilun ni kita nak beri perhatian. Kenapa? Kerana bila saya bacakan lagi pada surah yang lain, bila saya baca pada surah yang lain, saya tengok sekali. Okay, dalam surah yang sama juga, kalau saya bacakan ayat yang ke-84 dan 85, insya-Allah, sana, maka apabila mereka melihat azab kami, qalu, mereka berkata, amanna billahi wa sesungguhnya kami beriman kepada Allah semata-mata, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur ingkar kepada musyrik. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami, sunnatullah, maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Yang demikian adalah menurut sunnatullah, yakni undang-undang peraturan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan pada saat itulah rugilah orang-orang yang kufur ingkar. Jadi kalimah penutup untuk ayat yang ke-85 surah Ghafir ini ditutup dengan wa khasira hunalikal kafirun. Al-kafirun dipilih berbanding pada ayat yang ke-78 surah Ghafir al-mubtilun yang dipilih. Jadi kenapa Al-Quran tak menyeragamkan saja ataupun menggunakan kalimah sekata pada penutup ayat yang ke-78 dan penutup ayat yang ke-85 al-mubtilun, di sana pula dipilih al-khasirun, al-kafirun. Maka kita katakan di sini, kita perhatikan penyampaian ayat yang dibentangkan pada ayat 78. Kalimah yang saya boleh beri perhatian adalah qudiya bil haqq. Ya? Qudiya bil haqq.
ditetapkan dengan cara yang benar ataupun dengan cara yang hak, dengan cara yang adil, maka lawan kepada al-haq adalah al-batil. Sesuai dengan itu, kalimah al-mubtilun dipilih. Orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah ataupun orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi ini dipilih berdasarkan kalimah yang sebelumnya bil haq. Kalimah al-haq dipilih, maka sesuai dengan itu penutup ayat ini adalah kalimah al-mubtilun. Dan anda perhatikan pada ayat yang ke-84 dan 85 yang dibincangkan adalah aspek keimanan. Falamma ra'au ba'sana, maka apabila mereka melihat azab kami, qalu amanna. Amanna ini kami beriman. Kemudian lawan kepada iman, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami kufur ingkar kepada perkara yang menyebabkan kami menjadi musyrik. Kemudian disebut lagi sekali iman, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Dan tidaklah bermanfaat untuk mereka keimanan mereka apabila mereka melihat azab kami. Sesuai dengan kalimah iman, lawan kalimah iman adalah kufur. Kalimah kufur dipilih pada penutup ayat yang ke-85 Al-Kafirun. Jadi ini yang membezakan surah Ghafir ayat yang ke-85 ditutup dengan Al-Kafirun, surah Ghafir ayat yang ke-78 ditutup dengan Al-Mubtilun. Ya. Okey, contoh yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan berapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka. Padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum itu. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk mengambil iktibar. Afala yasma'un. Oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar? Dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-27, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Afala yubsirun. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya taat dan bersyukur? Jadi kalimah yang kita bincangkan penutup ayat iaitu yubsirun. Kenapa pada ayat yang ke-27 ditutup dengan yubsirun? Ayat yang ke-26 ditutup dengan yasma'un. Maka kita perhatikan pada permulaan ayat. Permulaan ayat yang ke-26 disebut awalam yahdilahum. Tidaklah disebut awalam yarau. Tidakkah, belumkah lagi ternyata kepada mereka. Bukanlah disebut tidakkah mereka itu melihat awalam yarau. Maka sesuai dengan awalam yahdilahum ini, bila tak digunakan awalam yarau, penutup ayat itu digunakan aspek ala yasma'un. Berbanding kerana apa? Okey, kerana pada bahagian awal ayat yang ke-26 ini bercerita tentang apakah yang disebutkan dalam kitab Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran dah bentangkan kumpulan-kumpulan itu dimusnahkan, kemudian mereka sendiri pun melalui tempat-tempat itu. Maka bacaan ini dalam bacaan ini, sebab itu digunakan kalimah afala yasma'un. Okey, berbanding satu lagi sebut tentang berita yang lepas. Jadi cerita ini adalah perkara yang dengan tinggal mereka itu lihat masa itu semua tentang mereka itu adalah perkara yang didengari. Maka sesuai dengan itu afala yasma'un digunakan, yasma'un dipilih disesuaikan dengan penyampaian. Berbanding pada ayat yang ke-27 ayat sangkut ya tuan. Okey, saya mohon maaf kalau line saya sangkut-sangkut. Masih lagi sangkut? Okey je Ustaz, boleh je. Boleh dapat lah apa Ustaz cakap, boleh dapat. Masih lagi sangkut ya? Kalau sangkut tapi boleh dapat lah apa Ustaz cakap. Okey, boleh dapat ya. Okey, nanti kalau sangkut lagi maklumkan. Saya takut saya tak perasan sangkut ni ya. Jadi setakat ni tadi kat mana yang sangkut ya?
Saya teruskan insya-Allah. Jadi yasma'un ini merujuk kepada mereka, kenapa dipilih kalimah tidakkah mereka mendengar. Jadi disesuaikan dengan penyampaian ayat ini adalah berita kaum yang terdahulu. Jadi berita tentang kaum-kaum yang terdahulu tidaklah kita lihat, tetapi kita dengar. Sesuai dengan itu kalimah afala yasma'un dipilih. Ayat 27, permulaan ayat ini adalah awalan yang tidakkah mereka melihat. Maka sesuai kalimah melihat ini ditutup juga dengan kalimah melihat. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat, ya. Jadi penutup ayat adalah Al-Quranul Karim, keindahannya juga boleh dilihat pada aspek penutup ayat. Okey, saya teruskan. Andai kata kalau saya sangkut Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Qasas. Qul, katakanlah. Okey. Teruk sangat ke? Perlu diteruskan ke ataupun tunggukan? Hujan ke Ustaz? Saya punya tempat tak hujan. Cuma saya pun tak pasti kenapa sangkut. Line Ustaz sekejap-sekejap okey, sekejap bunyi macam sangkut, dia macam putus-putus. Suara ya, bunyi putus. Suara Ustaz. Dia macam ada bunyi bergema. Bergema, yang saya punya bergema ya. Ni sekarang ni okey dah. Kadang-kadang jadi. Tak apa Ustaz, terus jelas nanti kami. Boleh Ustaz, insya-Allah boleh kot. Boleh kot. Teruskan Ustaz. Okey. Okey, ni kalau bergema boleh maklumkan, saya pun saya nak tengok. Kalau macam ni masih lagi bunyi gema, bunyi bising. Okey Ustaz. Ni okey. Yang ni okey. Mungkin di setting kot. Cuma memang line Ustaz naik merah lah, memang ada line problem sikit ni. Okey, tak bergema. Bergema Bergema tak Okey. Mungkin dari sudut setting juga satu hal. Okey, lain saya mohon maaf. Itu adalah di luar kawalan lah. Cuma kalau anda kata memang teruk juga, saya rasa ada baiknya kita tangguhkan jugalah ya di sudut lain ya. Okey, saya teruskan. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-71. Qul ara'aytum, katakanlah bagaimana fikiran kamu, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Ada lagi tak Tuhan selain daripada Allah yang boleh datangkan cahaya menerangi kepada kamu? Afala tasma'un. Cerita tentang cahaya tetapi ditutup dengan tasma'un. Tidakkah kamu mendengar? Sedangkan pada permulaan ayat digunakan ara'aitum. Adakah kamu melihat? Okay, kita bandingkan dengan ayat berikutnya dalam surah Al-Qasas ayat ke-72. Qul ara'aitum. Katakanlah, adakah kamu melihat? In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya Allah menjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapakah Tuhan yang selain daripada Allah boleh datangkan malam untuk kamu berlihat padanya? Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Jadi kenapa ya pada waktu siang digunakan kalimat, pada ayat 71 digunakan kalimat tasma'un, tapi pada ayat yang ke-72 digunakan kalimat tubsirun. Jadi tuan-puan dah agak dah lah. Saya dah sebut dah. Pada waktu siang, pada waktu malam kan. Itulah kata kuncinya ya. Malam dan siang. Perhatikan, apabila Allah gunakan kalimat tasma'un, tidakkah kamu mendengar? Maka kerana penyampaian ayat ini pada ayat 71, in ja'alallahu 'alaikumul lail, Allah cerita tentang malam. Maka siapakah yang boleh datangkan dhiya? Jadi kat sini malam ni. Jadi untuk cerita tentang malam, pada zaman Al-Quran diturunkan, mereka menggunakan pendengaran lebih banyak berbanding penglihatan pada waktu malam. Okey, bandingkan dengan ayat yang ke-72 surah Al-Qasas. Ini Allah cerita tentang siang.
in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Maka siapakah yang boleh datangkan malam pula? Jadi siang yang kita boleh guna pakai adalah penglihatan lebih banyak daripada pendengaran. Ya. Jadi kalau malam walaupun tak nampak tapi suaranya jelas. Walau waktu siang penglihatan itu yang diberi perhatian lebih berbanding pendengaran. Ya. Jadi sesuai dengan penyampaian ayat ataupun kandungan ayat, maka begitulah juga penutup ayat. Okay, saya teruskan setakat ni, saya bentangkan 2 ayat ini, sangkut atau tidak? Sekali lagi saya tanya. Okey Ustaz, okey. Okey, gema masih lagi ke? Okey, mungkin saya rasa setting lah kat tadi kot, ataupun tadi ada gangguan sekejap. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan contoh berikutnya. Okey, kita perhatikan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Fussilat difirmankan oleh Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka hendaklah kamu memohon perlindungan daripada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kita terus di dalam surah Ghafir, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan. Sesungguhnya orang-orang yang membantah Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti, atahum yang sampai kepada mereka, fi sudurihim illa kibrun. Tidaklah ada di dalam dada-dada mereka melainkan perasaan mahu besar. Mahum bibalighi, kemahuan yang mereka tidak sesekali akan dapat mencapainya. Fasta'iz billah. Maka mohonlah mohonlah perlindungan daripada Allah. Sesungguhnya dia innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala ini Maha mendengar, Maha melihat. Tuan-puan perasan kan? Pada ayat ke-56 yang diguna pakai adalah kalimah al-basir, melihat. Berbanding pada surah Fussilat dan surah sebelumnya itu digunakan kalimah alim, Maha mengetahui. Jadi kenapa dalam surah Fussilat diguna al-alim ataupun dalam surah Al-A'raf tadi diguna alim, tetapi pada surah Ghafir digunakan basir. Jadi kita katakan di sini kita tengok apa yang disebutkan pada ayat yang ke-200 dalam surah Al-A'raf dan surah Fussilat ini adalah untuk berlindung daripada Allah dengan Allah daripada syaitan dan hasutan syaitan. Dan syaitan ini kita tahu tapi kita tak pernah lihat syaitan. Ya. Jadi sesuai dengan syaitan yang kita tahu kewujudannya tapi kita tak lihat syaitan, maka digunakan kalimah alim, iaitu kita tahu tentang syaitan, kewujudannya. Ya. Cuma kita tak nampak. Jadi kalimah alim diguna pakai. Walaupun alim ini merujuk pada Allah Ta'ala, cuma disesuaikan dengan ayat ni. Berbanding dengan surah Ghafir ayat yang ke-56. Yang ini disebutkan syaitan yang boleh dilihat. Ya, dalam ayat yang ke-56 surah Ghafir adalah bercerita tentang syaitan yang boleh dilihat. Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak sebarang berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka daripada pihak yang diakui benarnya. Tidak ada di dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran. Jadi ini cerita tentang manusia. Kalau yang atas ni cerita tentang syaitan yang tidak dilihat, maka yang berkaitan dengan mereka adalah hasutan sahaja. Tapi ini adalah syaitan yang boleh dilihat. Ini kita lihat yang dibincangkan adalah perbuatan mereka yang boleh nampak dengan mata kita. Ya? Maka disesuai dengan pembentangan ayat ini, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah jua yang Maha mendengar, al-basir yang Maha melihat. Okey, jadi itu antara perbezaan antara kalimah as-sami'ul alim dan as-sami'ul basir. Kita teruskan lagi dengan contoh berikutnya tuan-tuan.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Sekejap ya. Okey. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah cara Tuhanmu memilihmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Nabi Yaqub. Kama atammaha 'ala abawaik, sebagaimana Allah menyempurnakannya kepada datuk nenek kamu dahulu, min qablu, iaitu Ibrahim dan Ibrahim dengan Ishaq. Masih lagi sangkut tuan-tuan? Okay, saya teruskan. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berbanding dalam surah Al-An'am ayat yang ke-139, firman Allah, wa qalu ma fi butnil an'am khalisatun lidhukurina, dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternakan itu, jika ia lahirkan hidup, adalah halal bagi lelaki-lelaki kami, wa muharramun ala azwajina, dan haram bagi perempuan-perempuan kami, wa in yakum maitatan fahum fihi syuraka, dan jika ia dilahirkan mati, maka mereka yakni lelaki perempuan bersekutu padanya, yakni bersama-sama memakannya. Sayadzihim wasfahum, Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan mengenai halal dan haram itu. Innahu hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Perasan kan tuan-puan, penutup ayat dalam surah Al-An'am dan surah Yusuf berbeza, iaitu pada surah Yusuf alimun terlebih dahulu digunakan pakai, barulah digunakan kalimah hakim. Berbanding dalam surah Al-An'am digunakan kalimah hakim, barulah digunakan kalimah alim. Kenapa dalam surah Yusuf dikedepankan kalimah alim berbanding hakim? Berbanding dalam surah Al-An'am digunakan terlebih dahulu kalimah hakim, barulah kalimah alim. Ya. Ini kerana dalam surah Yusuf antara firman Allah wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan begitulah Allah memilih engkau wahai Yusuf, wa yu'allimuka, kalimah yu'allimuka disebut, Allah mengajarkan kamu. Maka mengajar ini, bukankah ini tanda Allah ini maha alim? Ya. Jadi tuan-tuan, dia ada satu perbincangan yang agak moden juga, tapi perbincangan ini sangat membantu untuk tadabbur, iaitu mereka sebut maqasidu khatmil ayah bi asma'il husna. Objektif ataupun kenapa dalam kebanyakan ayat Al-Quran menutupnya dengan cerita tentang nama-nama Allah yang Al-Husna. Jadi semua itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah menambahkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana dengan penutup-penutup ayat itu membantu saya mengenali surah. Jadi itu tentang ilmu al-fawasil. Kalau dahulu perbincangan tentang ilmu al-fawasil hanya pada nak menetapkan surah itu ada berapa ayat. Itu perbincangan yang dahululah. Cuma ada juga dibincang ilmu tentang fawasil ini pada perspektif pemilihan kalimah. Tetapi mereka tak muatkan sebagai satu buku yang khusus. Mereka muatkan dalam tafsir mereka celup-celuplah. Kadang mereka sentuh sekejap, kemudian masuk tajuk lain balik. Jadi dalam tafsir, mereka tak letakkan sebagai satu perbahasan yang khusus sebelum ini. Tetapi ilmu bila ilmu semakin berkembang, maka perbincangan ilmu fawasil ini pada perspektif pemilihan kalimahnya diletakkan sebagai satu perbahasan yang khusus. Ya. Bagaimana pula dengan surah Al-An'am ayat yang ke-139? Ini bercerita tentang hukum. Kalau sebut hakim apa? Terjemah pada banyak maksud. Hakim maha menetapkan. Yang kedua, maha bijaksana, maha berhikmah. Jadi dekat sini
Dalam surah Al-An'am, ia cerita tentang hukum yang dibuat-buat oleh manusia, iaitu orang kafir Quraisy. Jadi sebab itu nama surah ini Al-An'am. Ya? Bila ada satu kelompok yang cuba mengawal dan dia cuba meletakkan hukum hakam kepada orang payah kepada mereka untuk pendapat dia kan. Jadi surah Al-An'am diturunkan untuk membanteras kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya. Saya sangkut ya tuan-tuan. Okay. Jadi Al-Quran membentangkan surah Al-An'am sebagai membanteras tindakan-tindakan yang tidak patut daripada kumpulan-kumpulan tersebut, yang mana mereka mendatangkan hukum tidak sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum Allah itu dah paling terbaik. Jadi bercakap tentang hukum, kalimah hakim dipilih terlebih dahulu barulah alim. Hakim juga bukan sekadar membawa maksud menetapkan hukum, juga membawa maksud yang maha berhikmah, yang maha bijaksana. Maka hukum hakam yang Allah tetapkan ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim diletakkan terlebih dahulu, barulah alim. Okey, dapat itu tuan-tuan? Okay, saya teruskan. Tuan-puan kalau ada soalan boleh teruskan bertanya. Kita berbincang ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-32. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Dan sesungguhnya telah pun diejek-ejekkan rasul-rasul yang diutuskan sebelummu, wahai Muhammad. Fa amlaitu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum. Lalu aku biarkan orang-orang yang tidak percayakan rasul-rasul itu ke satu masa yang telah ditentukan. Kemudian aku menimpakan azab kepada mereka, fakaifa kana iqab. Maka tidaklah terperi siksanya azabku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang lain, surah Al-Hajj, wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud. Dan jika mereka yang kafir itu mendustakanmu wahai Muhammad, maka yang demikian tidaklah pelik, kerana sesungguhnya sebelum mereka kaum Nabi Nuh dan kaum 'Ad dan 'Ad, kaum Nabi Hud serta Samud, yakni kaum Nabi Saleh telah juga mendustakan rasul masing-masing. Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Dan demikian juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut. Wa ashabu Madyan. Dan demikian juga penduduk Madian. Wa kudziba Musa, dan Nabi Musa juga telah didustakan. Fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum. Maka aku memberi tempoh kepada orang kafir itu, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Fakaifa kana nakir. Dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Tuan-puan, perasaan itu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana iqab pada surah Ar-Ra'd, tetapi pada surah Al-Hajj fa amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa amlaitu lil kafirina, ya, maaf, pada surah Al-Hajj fa amlaitu lil kafirina thumma akhadhtuhum fakaifa kana nakir. Soalan, kenapa dalam surah Ar-Ra'd ditutup dengan iqab, tetapi dalam surah Al-Hajj ditutup dengan nakir? Kerana dalam surah Ar-Ra'd ini Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang mengejek. Ya, walaqad istuhzi'a, kata kuncinya adalah pada ustuhzi'a. Tetapi dalam surah Al-Hajj yang Al-Quran bincangkan adalah mereka yang mendustakan, yukadzibuka, mendustakan. Jadi pada ayat Ar-Ra'd mengejek, surah ayat yang ke-42 surah Al-Hajj mendustakan. Tuan-puan, mana lagi dahsyat sebenarnya? Mengejek ke mendustakan? Ada orang dia mendustakan, dia menafikan apa yang Rasulullah bawa, tapi dia tak mengejek. Tapi orang yang mengejek, sudah tentu dia mendustakan apa yang Nabi bawa, betul tak? Ya? Jadi mengejek tahapnya lebih dahsyat daripada mereka yang sekadar mendustakan. Mendustakan ni dia menafikan je. Tetapi kalau dah dia capai tahap yang lebih dahsyat, dia akan mengejek. Jadi tak semua orang yang mendustakan ini mereka mengejek. Tapi orang yang mengejek, confirm mereka ini adalah orang yang mendustakan Nabi SAW. Maka sesuai dengan apa yang dibentangkan oleh ayat berkenaan, maka penutup ayat yang ke-32 surah Ar-Ra'd ini Allah sebut iqab. Iqab ni apa? Iqab ini adalah seksa azabku, balasanku. Berbanding dalam surah Al-Hajj,
fakaifa kana nakir, kemurkaanku. Jadi ada bezalah kemurkaan dengan iqab, balasan. Okey, saya teruskan. Tuan-puan kalau ada soalan teruskan bertanya ya. Pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, di sini Allah sebutkan firman Allah, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. Lalu mereka berdua berjalan sehinggalah mereka naik ke sebuah perahu, lalu Nabi Khadir membocorkannya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkan perahu yang boleh menyebabkan menenggelamkan orang yang duduk dalam perahu tu? Laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar. Jadi kalimah apa yang kita nak beri perhatian? Kalimah imra. Ingat ya, tajuk fawasilul ay mesti berbincang tentang penutup ayat. Jadi ini pada ayat ke-71 dipilih kalimah imra. Apa beza dengan ayat berikutnya? Ayat yang disebutkan pada ayat 74, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Lalu mereka berdua berjalan sehinggalah mereka berdua bertemu dengan seorang ghulam. Faqatalah, lalu Nabi Khadir bunuh. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Kata Nabi Musa, adakah engkau membunuh satu jiwa yang suci, bighairi nafs, yang tidak berdosa membunuh orang? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Kenapa pada ayat 71 digunakan kalimah imra, ayat 74 digunakan kalimah nukra? Jadi kerana bila kita membocorkan perahu, tidak semestinya kita membunuh orang. Ya. Jadi membocorkan perahu masih lagi ada ruang untuk penumpang perahu itu selamatkan diri daripada musibah tersebut. Ya. Jadi membocorkan as-safina, membocorkan perahu bukanlah bererti membunuh orang. Ya. Jadi tujuan Nabi Khadir lakukan ini adalah untuk pastikan perahu itu masih lagi menjadi milik pemiliknya. Sebab nanti wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebab nanti di depan sana tu ada lanun ataupun raja yang cuba merampas perahu-perahu yang datang. Ya. Jadi dekat sini tujuan Nabi Khadir bukan sekadar maksudnya bukannya untuk mendatangkan keburukan kepada pemilik, tetapi sebaliknya menjadikan pemilik itu mendapat safinah dia balik. Dia masih lagi boleh kekalkan safinah tu. Tetapi berbanding dengan surah Al-Kahfi ayat yang ke-74 ini cerita tentang pembunuhan. Ya. Jadi ini bunuh ni benda yang jelas menyebabkan orang ni hilang segala benda yang dia ada, termasuk nyawanya. Bukan sekadar nyawa, segala hartanya pun dia hilang. Jadi kalau kita sebut kat mana lagi dahsyat, membocorkan safinah, membocorkan perahu ataupun membunuh orang. Membocorkan safinah, membocorkan perahu, ia mendatangi ataupun rentetan yang lebih baik untuk pemilik tu. Tetapi membunuh ni memang betul dengan ilmu laduni pada Nabi Khadir itu adalah lebih baik untuk budak ni. Cuma pada satu sudut budak ni jadi hilang segala apa yang dia ada, maka sesuai dengan itu kalimah yang diucapkan oleh Nabi Musa AS pada ayat ini nukra, bukannya imra. Imra, engkau buat satu benda yang besar. Nukra ni jelas mungkar. Ya. Okey, jadi Al-Quran mendatangkan kalimah yang sesuai dengan penyampaian ataupun persembahan ayat. Ya. Jadi itulah penutup ayat, sebab tu tak samalah qad ji'ta syai'an imra laqad ji'ta syai'an nukra. Jadi saya rasa setakat ni setakat yang kita lalu tuan-puan, daripada pembentangan awal kita takdim wa ta'khir, ad-dhikr wal hath. Setengah orang dia paling senang bincang tentang tajuk ni lah, fawasul ayat. Sebab senang nak tahu ayat mana yang kita nak bincang, penutup ayat. Dan kita boleh kiaskan pada banyak ayat. Sebab lepas ni kita akan jumpa banyaklah ayat yang ditutup penutup dia. Kenapa penutup begini? Kenapa penutup begini? Kenapa penutup begini? Betul tak? Kan? Jadi itu yang menjadikan Al-Quran makin indah. Tidak heran bila dibacakan Al-Quran, orang Arab Quraisy
mereka mula beralih daripada syair beralih kepada Al-Quran. Perhatian syair makin berkurang. Ya. Okay, saya teruskan lagi. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh terus nyatakan. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Taubah ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum. Perangilah mereka. Nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghina mereka. Wa yansurukum alaihim, serta menolong kamu menewaskan mereka. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan ia akan memulihkan hati-hati orang-orang yang beriman. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, dan ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bandingkan tuan-puan dengan surah At-Taubah ayat yang ke-27. Summa yatubullahu min dzalika ala man yasha. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki dengan memberi taufik untuk memeluk Islam. Sesudah orang kafir itu ditimpakan dengan azab. Wallahu ghafurur rahim, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Ayat dua ayat ni, ayat yang ke-15 dan ayat ke-27 ini bercerita tentang Allah menerima taubat. Tetapi kenapa bila Allah menerima taubat pada ayat yang ke-15 dengan Alimul Hakim, berbanding Allah menerima taubat pada ayat yang ke-27 itu ditutup dengan Allah ini Ghafurur Rahim. Jadi kerana ini ayat yang ke-15 dan 14 ini berkait dengan orang kafir Quraisy yang tinggal di Mekah dan perbuatan mereka terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka mengusir Nabi SAW. Ayat yang ke-14 dan 15 ni cerita tentang sifat mereka ni yang memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mengusir Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk qatiluhum, bunuhlah, perangilah mereka. Yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Ya. Jadi Allah dah janji bahawa Allah akan menyeksa mereka dan Allah akan hina mereka. Wa yansurukum alaihim, dan Allah akan membantu kamu menewaskan mereka, dan ia akan wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan itu akan memulihkan hati-hati orang-orang yang beriman. Kemudian barulah Allah sebut wa yatubullahu ala man yasha, iaitu orang yang akhirnya memeluk agama Islam. Ya. Selepas mereka memerangi kamu dan mereka dah buat macam-macam, akhirnya mereka memeluk agama Islam, apa jadi? Wa yatubullahu ala man yasha. Allah terima taubat mereka. Itu hebatnya agama Islam kita ni. Kesalahan, ada kesalahan yang sangat besar tapi boleh dihapuskan dengan satu cara, iaitu memeluk agama Islam. Maka ia adalah ibarat dia dilahirkan seperti seorang bayi. Jadi penutup ayat ini adalah wallahu alimun hakim, merujuk kepada mereka yang akhirnya Islam dan mereka dah buat macam-macam, tapi Allah terima taubat mereka. Apa hari? Mereka bukannya sekadar menghalang dakwah, bahkan mereka pernah mereka pernah mendera ataupun membantai fizikal orang-orang yang beriman. Tapi akhirnya Allah terima juga taubat mereka. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana dengan apa yang berlaku pada peperangan tersebut. Dan cerita-cerita yang lepas itu Allah Maha mengetahui. Allah memang tahu pun. Tapi Allah menerima juga taubat mereka. Ya, Allah tahu apa dosa mereka. Tetapi tuan-puan bandingkan dengan ayat ke-27 surah At-Taubah ini, ini adalah ayat yang berkaitan dengan dalam peperangan Hunain. Merujuk kepada mereka yang tidak ikut berperang ataupun mereka berperang tapi mereka patah balik ke belakang, yang mana mereka diuji dengan keseronokan mereka ni, bilangan mereka yang ramai pada perang Hunain, ya. Dan dalam peperangan Hunain, walaupun mereka ni ramai, tapi itu tidaklah menjadikan mereka menang.
Uh, dan sehingga kan dalam peperangan itu tidak ada orang yang ataupun orang yang beriman yang mengikut Rasulullah tu, ketika itu mereka tidaklah terus bersama Rasulullah sehingga pengakhiran perang. Yang tinggal bersama Nabi SAW adalah bilangan yang sangat sedikit. Lalu Allah sebutkan summa yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha. Kemudian Allah menerima taubat selepas itu min ba'di dzalika, sesudah orang-orang kafir itu ditimpakan azab, ala man yasha, kepada orang yang hendaki, wallahu ghafurur rahim. Maka yang disebutlah wallahu ghafurur rahim, orang yang memang dah bersama Nabi dalam perang Hunain, cuma mereka tak konsisten ataupun mereka tak teguh dalam peperangan tersebut, maka Allah sebut bila mereka bertaubat Allah terima juga. Jadi ini adalah berita gembira juga kepada mereka yang telah beriman. Mereka rasa seronok dengan bilangan mereka yang ramai, itu tidaklah menjadi kesalahan. Cuma ada hikmah di sebalik kejadian ini. Seronok tu sepatutnya tidaklah menghalang kerja-kerja perang yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Oleh yang demikian, tindakan mereka yang melarikan diri itu, Allah sebut Allah ini Ghafur, Allah ini Maha Pengampun, Rahim, Allah ini Maha Mengasihani. Jadi penutup ayat ini pada surah Taubah ayat ke-27 dan ayat ke-15 ini disesuaikan dengan penyampaian ataupun persembahan ayat yang disebutkan ataupun yang disampaikan, ya. Okey, saya teruskan tuan-puan. Okey, saya minta maklum balas sekejap tuan-puan. Masih lagi sangkutkah setakat pembentangan saya yang sebentar tadi? Jelas. Okey, Jelas. Okey, jelas. Clear. Alhamdulillah, masih lagi maksudnya dah tak sangkut, ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya teruskan lagi. Contoh berikutnya tuan-puan. Dalam surah Hud ayat yang ke-22, la jarama annahum fil akhirati humul akhsar. Tidak syak lagi bahawa sesungguhnya mereka lah yang paling rugi pada hari akhirat kelak. Surah An-Nahl ayat yang ke-109, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat. Perhatikan kalimah yang saya pilih adalah satu al-akhsarun, yang kedua al-khasirun. Al-akhsarun ini adalah sighah tafdhil. Sighah tafdhil ni paling rugi. Al-khasirun orang-orang yang rugi. Ada beza al-akhsarun dan al-khasirun. Al-khasirun rugi, al-akhsarun paling rugi. Okay, kenapa ya dalam surah An-Nahl dan surah Hud berbeza penutup ayatnya? Kerana dalam surah Hud ini, ayat dalam surah Hud ini bercerita tentang mereka yang menghalang daripada jalan Allah. Mereka menghalang orang-orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu azab yang ditimpakan kepada mereka itu lebih dahsyat, didatangkan kalimah al-akhsarun, paling rugi. Manakala dalam surah An-Nahl, al-khasirun, ia adalah merujuk pada orang yang menghalang dirinya sendiri saja, tapi dia tak halang orang lain. Dalam surah Hud tadi, dia halang dia dan dia halang orang lain daripada jalan Allah. Tapi dalam surah An-Nahl, dia halang diri dia saja tapi dia tak halang orang lain daripada jalan Allah. Maka yang awal itu disebut sebagai al-akhsarun dalam bentuk sighah tafdhil, iaitu paling rugi. Manakala dalam surah An-Nahl, orang-orang yang rugi. Okay, kita perhatikan dalam surah Hud dan surah An-Nahl berbeza, ya. Dalam surah Hud firman Allah, alladzina yasudduna wa yaqunaha, orang yang menghalang diri sendiri dan orang lain daripada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, wa yabghunaha iwaja, dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong. Wa hum bil akhirati hum kafirun, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh, mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab dunia. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan tidak pula bagi mereka yang lain daripada Allah sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka daripada siksanya. Yudha'afu lahumul azab, azab untuk mereka akan digandakan. Makanu yastati'una sama', sehingga mereka tidak tahan mendengarnya
wa ma kanu yubsirun, dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugikan diri sendiri, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilang lenyaplah daripada apa yang mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, tidak syak lagi bahawa sesungguhnya mereka lah yang paling rugi pada hari akhirat kelak. Kita bandingkan dengan surah An-Nahl. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya al-akhirah. Kekufuran mereka yang demikian ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada hari akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan kerana Allah tidak memberi daya petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur ingkar kepada kebahagiaan akhirat. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka lah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak. Jadi kalimah ini, kita perhatikan ayat yang ke-109 ini, kerana mereka hanya menghalang diri mereka. Manakala dalam surah Hud tadi, mereka bukan sahaja menghalang diri mereka, bahkan mereka juga menghalang orang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas setakat ni perbezaan al-khasirun dan al-akhsarun, ya. Al-akhsarun yang paling rugi. Saya teruskan dengan contoh yang lain, tuan-puan. Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Salam Ustaz, waqra dalam ayat 46 surah Al-Isra itu makna sama tak dengan nukra dalam surah Al-Kahfi? Kita tengok dalam surah Al-Isra ayat yang ke-46. Okey, kita sama-sama tengok kejap, ya. Soalan daripada Dr. Khatijah. Pada ayat yang ke-46. Allah sebutkan pada ayat yang ke-46 ni, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allah sebutkan, dan kami jadikan perasaan itu sebagai tutupan yang berlapis-lapis ke atas hati mereka, juga sebagai penyumbat kepada telinga mereka. Jadi waqra dekat sini adalah maksudnya penyumbat, waqra. Beza dengan nukra. Nukra ini maksudnya apa? Kemungkaran. Kalau nukra, dia ada lain. Kalau kita bincangkan, mungkin kita bincangkan dengan nukra. Itu mungkin kita bincangkanlah nukra dan nakra. Sebab dalam Al-Quran ada dua bentuk, ya. Kalimah satu lagi nakra. Zaman nukra. Jadi kalau waqra tu sangat jelas perbezaan dia. Okey, dalam Al-Quran semua nukra, ya. Sebab seingat saya memang dibincangkan apa beza nakra dan nukra. Tapi kalau waqra kita tak bezakanlah, sebab waqra dalam surah Al-Isra tu itu merujuk pada penutup, penyumbat. Tapi nukra kemungkaran, ya. Okey, jadi mudah-mudahan membantu Cik Doktor, ya, untuk memahami kalimah nukra dan waqra, ya. Saya teruskan lagi contoh berikutnya. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh teruskan bertanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan yang sabar dan mengerjakan solat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat, illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Berbanding pada ayat yang ke-153 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Ista'inu, mintalah pertolongan bisabri wassalah dengan kebaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita perhatikan, kalimah yang kita beri perhatian adalah penutup ayat yang ke-45 ni. Kenapa ditutup wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in? Berbanding dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang disebutkan adalah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apa beza penyampaian ayat ini sehinggalah ditutup dengan perbezaan yang begini, ditutup dengan cara tutup yang beza, ya. Okey, kerana ayat yang ke-45 ini ini adalah bercerita tentang solat. Ya. Anda perhatikan dalam ayat yang ke-43 surah Al-Baqarah. Ayat sebelum dia, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Jadi kalimah sembahyang disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kamu semua berjemaah sama orang yang rukuk. Berbanding dengan ayat yang ke-153 surah Al-Baqarah ini ditutup dengan kalimah sabar ataupun orang-orang yang sabar, kerana ayat itu bercerita tentang orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. Tadi ayat yang ke-45 tadi itu, ia adalah pada konteks memang bercerita tentang solat. Tetapi pada ayat yang ayat yang ke-153 kali ini adalah pada konteks menceritakan tentang orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati. Bal ahya, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan perasaan lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta benda, wal anfus, dan jiwa, wa thamarat, serta hasil tanaman, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi perhatikan, ini ayat bercerita tentang sabar. Alladzina idza asabatuhum apabila mereka ditimpa oleh sesuatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cerita tentang keadaan menghadapi musibah. Sesuai dengan itu, penutup ayat yang ke-153 disebutkan innallaha ma'as sabirin. Berbanding penutup ayat yang ke-43, ayat yang ke-45 ditutup dengan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, tentang khusyuk. Okey, tuan-tuan, setakat ni line saya masih lagi jelas, ya? Masih lagi lancar, ya? Jelas. Jelas Alhamdulillah. Ustaz. Maaf ya, selalu tanya, ya. Saya akan jadi kerap sini lah, takut saya nanti sembang, kemudian dah cakap laju kan. Kemudian ada kalimah terlepas dah sampai kat sana dah kita punya perbincangan, ya. Okey, setakat ni kalau tuan-puan ada soalan boleh teruskan bertanya. Saya akan teruskan bercakap saja dulu. Kita nak maksimumkan penggunaan masa kita ni, ya. Cuma andai kata kalau berat boleh maklumkan saya perlahankan sedikit, ya. Sebab ini siri yang ke-38 saya rasa. Jadi 38, bayangkan berapa minggu dah kita lalui kelas keindahan bahasa Al-Quran kita ni. 38 minggu, masya-Allah. 38 minggu, sekitar 8 bulan. 9 bulan. 9 bulan dah boleh beranak dah. 2 minggu lagi boleh beranak, Jadi mungkin penyampaian kita laju sikit lah. Tapi andai kata kalau berat, maklumkan saya perlahankan, ya, insya-Allah. Saya teruskan. Jadi hebat tuan-puan, ya, bila tuan-puan dalam tempoh 9 bulan tuan-puan dah capai ke tahap ini. Perbincangan tentang fawasilul ai sebenarnya bukanlah perbincangan yang mudah, ya. Tapi bila tuan-puan mampu hadam, masya-Allah, ini menunjukkan akal yang Allah anugerahkan tuan-puan bukanlah akal yang biasa-biasa, ya. Dan untuk makluman tuan-puan, memang ada satu kajian mereka kaji. Sebab ada setengah rakan-rakan kita ni tanya, saya ni dah tua dah Ustaz, boleh lagi ke nak belajar benda-benda yang berat ni? Dalam kajian tu disebutkan otak paling cerdas adalah ketika otak itu telah capai tahap kematangan. Ya tuan-puan, otak yang matang ni bila? Otak yang matang bila mereka dah lalui pengalaman-pengalaman yang berbagai.
Jadi sebenarnya otak tuan puan jauh lebih cerdas daripada saya punya otak. Saya ni orang muda. Orang muda macam saya ni, pengalaman saya tak banyak macam tuan puan. Jadi otak saya bukanlah cerdas sangat. Sebab tu dalam kajian tersebut disebutkan, dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran sendiri pun, Al-Quran ni menyebutkan golongan ataupun Nabi-Nabi alaihissalam mereka dilantik ketika usia mereka bukanlah betul-betul muda. Ya? Tapi bila mereka dah lalui proses kematangan akal, lalulah mereka dilantik menjadi seorang Nabi. Jadi sebenarnya usia tuan-puan ataupun mereka yang dah capai tahap yang lebih matang ni, makin matang usia tuan-puan, sebenarnya makin matang otak tuan-puan. Otak makin matang ini perlu sentiasa diaktifkan. Ya? Saya teruskan tuan-puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan cikgu. Maaf Ustaz, kalau saya nak tanya yang awal sikit tadi sebab saya tengok Ustaz terus tadi tak sampai hati. Nak stop sekejap. Saya nak tanya, walaupun saya dulu lama saya dah tak ikut. Lepas ni walaupun saya baru buka tadi tapi saya dah nak nampak lah apa pendekatan Ustaz. Penggunaan basir tadi dengan alimah dengan basirah. Cuma saya nak pastikan apa yang saya fikirkan itu tepat seperti mana yang Ustaz sampaikan. Penggunaan alimah itu iaitu syaitan yang kita tidak nampak, bisikan-bisikan itu maka Allah gunakan akhir ayat itu sebagai alimah. Bolehkah kita umpamakan seperti sangkaan-sangkaan buruk tu ke atau itu yang kita anggap sebagai bisikan-bisikan syaitan yang tidak nampak. Yang basirah itu yang nampak, yang umpamanya manusia-manusia yang berperangai seperti syaitan dan sebagainya. Apakah yang saya fikirkan itu apa yang dimaksudkan oleh yang tu Ustaz? Itu saya nak pastikan itu untuk apa supaya saya lebih jelas apa yang Ustaz maksudkan. Maaf Ustaz, saya dah ke belakang balik. Betul dah tu yang cikgu faham. Betul dah tu yang cikgu faham sebentar tadi. Kejap saya ambil masa sekejap dalam 10 saat ya. Okey Ustaz. Jadi apa yang cikgu ulang balik tadi tu, itu sangat betul ya. Lagi sekali, sekejap 10 saat lagi sekali. Okay, terima kasih. Jadi apa yang cikgu sebutkan tu betul lah, maksudnya basir. Ia kalau ditutup dengan innallah ataupun innahu huwas samiul basir, itu bercerita tentang ayat yang bercerita tentang syaitan yang kita lihat. Manakala kalau sebut innahu huwas samiul alim, itu bercerita tentang syaitan yang kita tak nampak tapi kita tahu kewujudan dia. Jadi jelaslah cikgu ya, memang sangat tepat insya-Allah. Macam yang saya bentangkan tadi, insya-Allah. Okey. Kenapa takut saya yang saya sangkakan tu tak tepat, itu yang saya bimbang kalau. Ya, cikgu ada nak tambah ke daripada tadi? Tak ada Ustaz, saya cuma nak pastikan apa yang saya fikirkan itu betul, sebab apa takut lari daripada apa yang Ustaz sampaikan. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih cikgu. Itu dah betul sangat dah tu ya. Memang itulah yang sepatutnya yang boleh kita ambil perhatian melalui kalimah al-basir, yang maha melihat. Okay, ada lagi yang nak minta pengesahan pada kefahaman dia, silakan, ataupun nak tambah lagi soalan, silakan. Berat dan mencabar baru kenal keindahan. Masya Allah Dr. Khatijah ya. Sebab tu setengah orang dia kata nak sampai pada perbincangan ini balaghah, ada orang kata kena lalui beberapa proses. Saya kena tahu saraf, kemudian kena tahu nahwu. Tapi saya punya mazhab tak sama sikit. Saya punya mazhab, semua ni kita boleh lalui dulu. Kita cuba berjalan dengan seiring. Cuma bila ada waktu yang lebih, cuba top up lah ilmu berkenaan saraf. Bila ada waktu yang lebih, cuba top up juga ilmu berkenaan dengan nahwu. Sebab balaghah ni sifatnya lebih subjektif berbanding kalau nahwu dan saraf bentuknya lebih objektif. Kalau balaghah ni, keindahan bahasa ni subjektifnya macam mana, saya mungkin huraikan A, tapi bila tuan-puan dengar huraian saya, tuan-puan mungkin boleh fikirkan ada huraian yang B.
Dan huraian B tu selagi mana ia menampakkan keindahan Al-Quran, ianya betul. Ianya betul. Cuma ia masih lagi terikat dengan penemuan dan penyelidikan lah. Jadi jika kalau ada boleh disahkan dengan penyelidikan ataupun kajian ataupun huraian bahasa Arab, itu lebih baik. Maka apa yang tuan-puan fikir dengan huraian yang kedua, huraian yang ketiga itu, kalau tuan-puan soleh dengan ilmu-ilmu bahasa yang lain, saraf, nahwu dan sebagainya, itu akan menjadikan kefahaman tuan-puan bertambah indah. Ya. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, silakan. Dia memang kena compare dengan satu ayat ke, atau kalau kita ambil satu ayat aja kita boleh fikir sendiri, kita tengok dalam tu maksudnya. Macam mana? Macam ujung kalimah tu katakanlah ayat 1 surah Al-Munafiqun kan. Lakazibun kan. Lepas tu kita tengok daripada ayat 1 tu kenapa dia ambil lakazibun kan. Boleh kan Ustaz kan? Boleh? Okey, dia ada beberapa cara kita nak penahan. Bila kita satu ayat sahaja compare, kita tak bandingkan dengan ayat lain. Tapi kerja ni, dia macam mana kita nak sebutkan pemilihan, kenapa dipilih kalimah lakazibun? Kan, kenapa tak pilih kalimah la muftarun? La muftarun mengada-adakan. Kan? Ataupun kenapa tak la mukadzibun? La mukadzibun kan? Lakazibun berdusta. Jadi soalan dia, sebenarnya orang munafik ni la mukadzibun ke, mendustakan ke, ataupun lakazibun, berdusta. Jadi soalan-soalan yang macam tu lah. Jadi kita nak bandingkan, kita compare dengan ayat yang lain. Okay. Jadi mungkin kalau kita nak, jadi dalam soal munafiqun mungkin yang kalimah yang kita boleh compare adalah kalimah ni walakinnal munafiqina la yafqahun, satu lagi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi itu yang kita boleh compare lah. Dapat ya? Jadi kalimah-kalimah yang jelas, penutup yang hampir sama. Kalau penutup tak sama tu yang payah sikit, dia ambil masa lah. Maksudnya dia perlukan mungkin dia ada huraian awal, dia panggil hipotesis lah kan. Jadi daripada hipotesis tu huraian awal, bila kita bandingkan dengan ayat yang lain, barulah dia nampak lebih manis lah sebenarnya. Jadi tak syarat pun nak banding dengan mana ayat. Cuma pendekatan kita, Takbirul Quran ni, buku ni dia adalah lebih kepada membandingkan ayat yang lain. Nak tengok kenapa pada ayat lain pilih kalimah yang lain, kenapa ayat ni pilih kalimah yang lain. Jadi kalau yang Kak Razimah sebutkan tadi itu adalah cara ulama-ulama yang silam. Mereka bila huraikan ayat, mereka huraikan satu ayat. Tapi ulama yang bandingkan, ini memudahkan lagi kefahaman orang awam terhadap keindahan bahasa Al-Quran Karim. Ya. Okey. Saya teruskan, kalau ada soalan boleh sama-sama, masya-Allah. Kalau ada soalan boleh teruskan bertanya. Kita teruskan dengan contoh berikutnya. Firman Allah SWT, Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun sesyirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Okay, kita perhatikan, jadi kalimah yang kita nak pilih adalah penutup ayat ni. Faqad iftara itsman 'azima, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Okay, kita perhatikan, bandingkan dengan ayat yang ke-116 surah An-Nisa, surah yang sama. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pembukaannya sama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, tadi sama wa man yusyrik billah juga pada ayat ke-48. Cuma penutup ayatnya faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka sesungguhnya dia ini sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi kenapa ayat ni disebut dapat dosa, bawah ni sesat? Surah An-Nisa ayat ke-116. Maka kerana pada ayat yang ke-48 tadi itu adalah bercerita tentang orang Yahudi,
penipuan mereka. Maka firman Allah tentang orang Yahudi pada ayat sebelumnya, Allah sebutkan pada ayat ke-46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalam Allah, isi kitab Taurat itu daripada tempat dan maksud yang sebenar. Wa yaquluna sami'na wa asaina, dan mereka berkata, kami mendengar, wa asaina, kami tidak akan menurut, wasma', dan dengarlah, ghaira musma'in, Tuhan tidak akan diperdengarkan sesuatu yang buruk, wa ra'ina layyam bi alsinatihim, serta mereka mengatakan ra'ina bi alsinatihim, dengan lidah mereka. Tujuan kata-kata mereka yang tersebut hanyalah untuk wata'nam fid din, memutarbalikkan perkataan mereka dan mencela agama Islam, ya. Jadi dalam agama Islam kita ni, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan sebut ra'ina, tapi sebutlah wa qulu unzurna, tengoklah kami. Sebab apa? Ra'ina ni ada kalimah lain dalam bahasa Yahudi dengan maksud perkataan yang mencela orang-orang yang beriman ni. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kalaulah mereka berkata kami dengar dan kami taat, wasma' wanzurna, dengarlah serta berilah perhatian kami. Jadi tuan-puan tengok ya, kalau mereka sebut apa? Sami'na wa asaina, kami derhaka, kami dengar. Wasma' dengarlah. Wa ra'ina. Jadi mereka gunakan kalimah ra'ina itu adalah untuk mencela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka sebut unzurna. Maksud apa? Ra'ina kita tengok ya dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan ceritanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ke-104, wahai orang-orang yang beriman, la ra'ina, jangan kamu sebut ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi SAW. Sebaliknya sebutlah unzurna, iaitu tengoklah kami, wasma'u, dengarlah. Okay, jadi ini ayat yang ke-104 Allah sebut juga tentang orang Yahudi ni, mereka sebut ra'ina. Jadi ada orang yang beriman mereka ikut sama. Apakah itu maksud ra'ina? Sekejap saya tengok ya, sekejap ya tuan-tuan. Kita belik sekejap rujukan tafsir. Sekejap je. Jadi tuan-puan, untuk kalau tuan-puan nak ada ni, Al-Maktabatus menghimpunkan banyak sangat buku-buku. Perhatikanlah kami. Kitab dalam bahasa Arab lah. Silakan Kak Rozima nak sebut apa tadi? Perhatikanlah kami. Ra'ina. Betul. Bahasa Arab, Ra'ina bermaksud perhatikan kami. Ra'ina datang daripada kalimah jagalah. Ini lebih mubalaghah lah, lebih tinggi daripada kalimah ar-ra'i. Ya, menjaga. Dengan maksudnya menjaga yang lain. Ataupun perhatikan. Ataupun uruskan urusannya. Ya, ataupun jagalah kepentingan dia. Jadi orang yang beriman ini, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, bila Rasulullah bercakap dengan mereka ni, orang beriman ni, mereka sebut ra'ina ya Rasulullah. Artinya jagalah kami ya Rasulullah, wanzurna, dan tengoklah kami ya, supaya kami akhirnya boleh memahami kalam engkau dan kami boleh menjaganya. Jadi sebab tu disebut ra'ina, tolong jaga kami ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW menyebutkan kullukum ra'in. Setiap kalangan kamu adalah ra'in, penjaga ataupun pemimpin. Jadi pimpinlah kami ya Rasulullah, ra'ina, tolong saya, bantu saya. Tapi orang Yahudi menggunakan kalimah ini, kalimah yang sama, sesuai dengan kalimah dalam bahasa mereka itu, ini membawa maksud yang buruk, ra'ina. Jadi dalam bahasa mereka, ra'ina bukan maksud jaga kami, tapi ada maksud yang buruk. Kat sini tak maklumkan maksud apa. Dan akhirnya mereka menggunakan kalimah, mereka mula mencela Nabi SAW. Yang orang Yahudi cakap tu bererti sangat bodoh dalam bahasa Yahudi. Tak silap saya maksudnya bodoh ya, kalau sama macam Puan Nida sebutkan. Ru'unah. Ra'unah kan? Ra'unah. Tapi kita tengok kat sini ya. Sebab saya kadang-kadang lupa juga. Saya takut nak sebutkan kalimah bodoh ni. Kita tengok sini ya. Okey. Jadi kalimah yang datang daripada kalimah ra'unah ya. Sebab dia bahasa
kita panggil apa? Bahasa Arab dan bahasa Hebrew, dia daripada rumpun yang sama sebenarnya. Disebut sebagai bahasa Semitik. Dalam bahasa Arab disebut al-lughatus samiyah. Jadi bahasa yang lebih asal daripada bahasa Arab adalah al-lughatus samiyah, bahasa Semitik. Daripada bahasa Semitik ada rumpun-rumpunnya, antaranya bahasa Hebrew. Satu lagi bahasa Arab. Jadi apa yang mereka buat dia? Mereka cuba mentertawakan Nabi ataupun mengejek Nabi dengan kalimah mereka ra'ina wa yaquluna, mereka kata apa? Ra'ina ya Abul Qasim, wahai Abu Al-Qasim, ra'ina, bahawa mereka sedang seolah-olah mereka nak menyatakan bahawa mereka minta pimpinan daripada Nabi SAW, tapi sebenarnya dalam masa sama wahum yuriduna fil haqiqah, sebenarnya mereka nakkan al-isa'ah ilaih, mereka nak mentertawakan ataupun nak mencela Nabi SAW. Idh anna hadhil kalimah ibriyah, kerana kalimah ini adalah kalimah ibriyah, kalimah dalam bahasa Hebrew. Kanu yatasabuna biha, mereka ini mencela orang menggunakan kalimah ra'ina. Dan mereka maksudkan iaitu ja'alahu ra'iyan min ru'atin al-ghanam. Antara maksud yang pertama, ra'ina maksudnya jadikanlah dia ni penggembala kambing. Itu maksud yang pertama dalam bahasa Hebrew. Ya. Jadi yang pertama, ja'aluhu ra'iyan min ru'atil ghanam. Jadikanlah dia ni sebagai penggembala kambing. Jadi itu bahasa yang mereka nak mengejek Nabi SAW dengan terjemahan pertama. Terjemahan yang kedua, ataupun ra'ina, jadilah dia daripada kalimah ar-ra'una ataupun ar-ru'una kan. Iaitu bodoh ataupun sebut komas pandai lah. Ni komas pandai. Apa bahasa ni ya? Komas pandai ni biasa sangat ataupun tak hebat, tak ada benda yang special. Itu ra'ina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang orang-orang beriman menggunakan kalimah ini supaya ia tidak menjadi salah satu cara orang Yahudi menghina Nabi SAW. Supaya orang Yahudi tidak pakai kalimah ini untuk sebagai wasilah, sebagai cara untuk mengejek Nabi SAW dan mengurangkan hak Nabi SAW. Ya? Kata Qatadah, kanatil yahud taqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina sam'uka. Orang Yahudi sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah ni ra'ina, iaitu mereka mengejek Nabi SAW menggunakan kalimah ini, dan kalimah ini dalam bahasa Yahudi adalah kalimah yang buruk, kalimah yang qabihah. Jadi sebenarnya apakah maksud ra'ina sebenar? Kena tanya orang Yahudi lah. Ya? Kena tanya orang Yahudi. Dalam terjemahan ni disebut ada dua maksud untuk ra'ina. Okey, jadi terima kasih atas soalan yang sangat baik. Itu maksud ra'ina ya. Jadi tuan-puan, tadi kita sedang tengok kitab bahasa Arab kan. Alang-alang saya minta keizinan lah daripada pihak penganjur. Kita juga anjurkan pada bulan puasa nanti kelas kita akan dicutikan, ditangguhkan pada bulan puasa, tapi kita buat satu pembacaan kitab tadabbur, mutalaah kitab tadabbur. Tapi saya punya kelas lah ya. Jadi kita gunakan satu buku At-Tanasub Bainas Suwar fil Muftatahi wal Khawatim. Baca kitab Arab, kita baca satu-satu, mutalaah satu-satu kalimah lah. Satu lagi kitab Mabadi'u Tadabburil Quranil Karim, prinsip-prinsip ataupun asas-asas tadabbur Al-Quranil Karim. Jadi kita nak tengok dalam bahasa Arab punya, bukan bahasa Melayu. Sebab ada orang, bila dia baca bahasa Melayu dia rasa kering je, tapi bila baca bahasa Arab dia rasa kebasahan dia sikit. Jadi kita nak balik semula lah pada kalimah yang asal supaya kita faham daripada penyampaian penyampaian penulis, daripada huraian saya semata-mata ya. Itu yang kita buat lah. Kalau tuan-puan nak tahu lebih, nanti boleh tanya juga rakan-rakan kita lah. Jadi itu tadi sedikit pendedahan awal lah macam mana kita baca kitab Arab. Tapi tadi saya baca laju sebab kita nak cari kandungan dia. Tadi saya baca laju lah satu-satu, kemudian saya keluarkan terus. Cuma nanti kita akan baca kitab Arab lah di sana ya. Okay, jadi ini Allah sebut, ini tentang orang Yahudi, di mana di depan Nabi SAW mereka menampakkan mereka ni seolah-olah percaya dengan pegangan Nabi, mereka buat baik. Ya, sebenarnya bila Nabi SAW, maka Allah sebutkan lagi, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, amin bima nazzalna, berimanlah dengan
apa yang kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, untuk membenarkan apa yang ada bersama kamu, min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu sehingga berubah menjadi rata, tidak bermulut, berhidung dan bermata. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya. Aw nal'anahum, atau kami melaknatkan mereka kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami telah melaknatkan orang-orang dari kaum mereka, yakni Yahudi, yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Maka minta Allah itu tetap berlaku. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Yang tadi sesuai dengan itu ditujukan pada orang Yahudi, ditutup dengan faqad iftara itsman azima, maka dia ni adalah orang yang telah melakukan dosa, bukan setakat dosa yang biasa-biasa, tapi azima, dosa yang besar. Okey, kita bandingkan sambungan dia lagi ya. Allah sebutkan ayat ke-49 tu. Nanti tuan-puan boleh baca sampai yang ke-50 ya. Okey, manakala dalam surah An-Nisa yang satu lagi tu, itu ayat yang ke-116. Kan? Allah sebut faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu adalah Allah bercerita tentang orang musyrikin, bukannya ahli kitab. Tapi mereka tidaklah mengada-adakan perkara kepada Allah, kerana mereka bukannya memiliki kitab pada asalnya, sebab mereka ni sesat. Maka sesuai dengan itu Allah sebutkan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang ini adalah orang yang sesat sejauh-jauhnya. Maka perhatikan ayat selepasnya Allah sebutkan apa? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka daripada kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, fala yubattikunna adhanal an'am, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, wala amurannahum, dan aku akan menyuruh mereka fala yughayyirunna khalqallah, untuk mereka mengubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidhi syaitana waliya, barang siapa yang mengambil syaitan itu sebagai pemimpin yang ditaati min dunillah, selain daripada Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguhlah orang itu adalah orang yang rugi serugi-ruginya. Jadi ini ayat ini bercerita tentang pada konteks sesat. Ayat 116 Allah sebut sesat, wa udillahum. Ya. Jadi cara orang kafir Quraisy ni adalah cara yang sesat, bukannya cara yang kerana mereka tahu tapi mereka sebenarnya tidak mendapat hidayah ya. Sesuai dengan itu kalimah faqad dhalla dhalalan ba'ida dipilih sebagai penutup ayat ni. Ya. Terus lagi insya-Allah dengan contoh berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama. Haqqan 'alaihim, sebagai satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Faman badahu ba'da. Kenapa ia disebutkan cacatkan telinga binatang dalam ayat tadi ya? Tadi ini orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, mereka Allah sesatkan dengan beberapa cara. Contohnya wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan kosong tadi, wala umanniyannahum fala yubat wala amurannahum, dan aku akan menyuruh mereka mencacat binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, fala yubattikunna adhanal an'am. Ini kerana apa? Disebutkan dalam beberapa huraian. Ini saya tak ingat juga, saya kena udang kaji balik, tapi setakat yang saya ingat adalah mereka ni orang kafir Quraisy, kalau mereka selamat dalam perjalanan musafir mereka, mereka bernazar ataupun mereka dah sebut awal-awal nanti mereka balik, mereka akan potong telinga haiwan ternakan mereka. Itu tak silap saya. Nanti tuan-puan boleh, Dr. Khatijah nanti boleh cek balik ya. Itu saya ingat saya lah. Nanti saya cek lagi insya-Allah. Ya. Jadi mereka cacatkan telinga
haiwan tu kerana bila mereka dah selamat dalam perjalanan musafir mereka, sebagai tanda mereka syukur perjalanan itu selamat, mereka buat benda tu. Tapi itu kata Allah, itu adalah benda yang sesat. Ya? Nanti boleh cek balik, saya pun ingat-ingat lupa tentang huraian ni, sentiasa kena murajaah, sentiasa kena ulang kaji, ya. Okey, jadi pada ayat ni surah Al-Baqarah ayat yang ke-180, ayat yang ke-181, faman badalahu ba'da ma sami'ah. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia meninggal, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman khafa min musin janatan aw ithman. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang-orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, fa aslaha bainahum, lalu ia mendamaikan antara mereka, yakni waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, fala ithma alaih, tidak ada dosa untuknya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka siapa manitur la ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, fala ithma alaih, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi apa yang kita nak beri perhatian kat sini tuan-tuan, iaitu kalimahnya Allah sebut fala ithma alaih, tidak ada dosa untuknya. Itu pada ayat yang ke-182, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dalam ayat yang ke-173, fala ithma alaih, tidak ada dosa untuknya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tetapi kenapa ya ke-180 ismu 'alal ladzina yubaddiluna? Sesungguhnya dosa itu hanyalah kepada orang-orang yang mengubahnya. Jadi takdir dia untuk yang ubah balik ni tak ada dosa dah. Jadi fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna fala ithma alaih, tapi dibuang pada ayat ni. Innallaha sami'un 'alim. Allah tak sebut innallaha ghafurur rahim. Kenapa pada ayat ke-181 disebutkan innallaha ghafurur rahim? Kerana ayat ayat yang ke-181 kerana ayat yang ke-181 ini adalah berkenaan dengan wasiat. Wasiat harta, ya. Jadi Allah gunakan kalimah dengar, kalimah tahu, sebab ada lagi kalimah Allah sebutkan ba'dama sami'ah. Selepas dia dengar, dia tahu dah benda tu, dia ubah. Dia cuba adjust balik, kan. Maka kalimah yang disesuaikan adalah innallaha sami'un alim. Tetapi bila dia sebut yang bawah, sebutkan faman khafa min musin, dia buat tu wasiat tu dalam keadaan janafan atau isman, dalam keadaan tidak adil atau melakukan dosa, fa aslaha bainahum, kemudian dia mendamaikan antara mereka, waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, fala ithma alaih, maka Allah sebutkan innallaha ghafurur rahim, disesuaikan dengan fala ithma alaih ni pada ayat yang ke-182, ya. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-173, innallaha ghafurur rahim, ini disesuaikan dengan kalimah fala ithma alaih, tidak ada dosa untuknya, maka Allah sebutkan innallaha ghafurur rahim. Berbanding ayat wasiat tadi, Allah sebut ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, kalimah ba'dama sami'ahu disebutkan, maka disebutkan innallaha sami'un 'alim. Kenapa Al-Quran menggunakan dua-dua? Kenapa tak guna satu tempat je, satu benda je, innallaha ghafurur rahim? Kenapa tak guna? Kenapa guna juga innallaha sami'un 'alim? Ya. Jadi ini menunjukkan itulah Al-Quran Karim
sengaja ia menutup dengan nama-nama Allah Al-Husna. Supaya setiap tindakan yang saya lakukan, baik pada wasiat, baik pada urusan nak membetulkan balik wasiat, baik pada urusan makan, saya kena ingat Allah itu ada sifat-sifat ni. Jadi kalau saya makan, saya ingat Allah ni Ar-Razak. Saya buat A, saya ingat Allah ni, saya buat ya. Kemudian saya buat benda yang dalam keadaan saya terpaksa, darurat, makan benda yang tak sepatutnya, tapi pada dalam keadaan darurat, kena ingat Allah itu Rahim. Jadi nama-nama Allah itu sengaja ditutup pada penutup ayat ini untuk saya sentiasa berkenalan dengan Allah. Ya? Jadi sebab itu ada yang tuliskan satu artikel, tak silap saya artikel ataupun tesis tentang maqasidu khatmil ayah bi asma'illahil husna. Jadi itu antara uraian yang sangat baik jugalah. Macam mana daripada penutup ayat yang ditutup dengan nama-nama Allah Al-Husna itu membantu saya mengenal surah. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada lagi soalan, ada tambahan, ada duaan? Jadi ini adalah sesi kita yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan tuan-puan. Ramadan al-Mubarak ya. Bukan kalimah mabruk. Mabruk kalau kita dah belajar bahasa Arab, mabruk itu yang dihempap. Tapi kalau mubarak yang diberkati. Cuma bahasa Arab yang moden mereka gunakan mabruk dengan maksudnya tahniah ya. Sebenarnya mabruk itu yang dihempap ataupun yang diduduki unta lah, kalimah daripada mabruk ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Minta maaf banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat hari raya jugalah. Awak Ramadan. Selamat hari raya. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Okey, nak sebut tahniah macam mana? Mubarak ya, bukannya mabruk. Mabruk, mubarak. Mubarak. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Boleh juga Ramadan Karim. Okay. Ramadan Karim tu bila kita reply orang Biasa kita reply Allahu Akram. Allahu Akram Okay. Allah yang lebih baik lah. Allah yang bermulia. Ramadan ini merujuk kepada Ramadan ini pahalanya sangat berlipat ganda. Jadi bukan ini menunjukkan karimnya Ramadan ni lah. Tapi sebenarnya kita merujuk pada Allah yang Maha Pemurah. Itu karim itu maksudnya pemurah. Yang kita maksudkan itu bukannya Ramadan itu pemurah. Sebab tu jawapan balasnya adalah Allahu Akram. Ya? Tapi apapun kembali kepada sunnah Nabi SAW lah. Macam mana nak ucapkan bulan Ramadan. Ya? Ramadan Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Antum bi khair. Ramadan Mubarak.